Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan ulang kaji sirah siri yang ke-8. Lalu saya nampak ramai yang bersama ahlan kepada Galik Spirit, Zimah Don, Nazirah, Kak Kati Khairuddin, Galik Spirit, Elvira, kemudian Abang Hasim, Hamimah Mosan, Nasir, kemudian Zuraida Sidi, Aminah Hitam, Arif Taib, Wan Rohaiza, Yaya Lia, Kak Laila Omar, Kutina binti Abdullah, Nursiah Ismail, Zaliha Kamaruddin, Norazia Mukhtar, Kak Salina, Samsarina, Rahiza Abdul Rahim, Salabiyah Sa'ad, Saadiyah Hasan, serta sahabat-sahabat yang lain. Kita berada pada ulang kaji sirah, sementara kita nak menunggu Rabu 20 hari bulan 1 2021, yang mana kita akan mulakan program Hamba Ilahi menggunakan kitab Imam Nawawi yang kebanyakan sahabat-sahabat telah bersedia untuk bersama nanti. Lalu ini sekadar ulang kaji. Lalu ada yang bertanya bahawa kitab apa yang kita gunakan dalam ulang kaji sirah. Kita gunakan beberapa kitab yang berbeza dalam ulang kaji sirah. Antaranya adalah kita menggunakan kitab Nurul Uyun, salah satu kitab berbahasa Arab yang mana telah ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas, yang mana kitab beliau adalah satu kitab yang ringkas untuk permulaan orang yang nak mengkaji dan juga mempelajari sirah. Lalu kita jadikan kitab itu untuk rujukan, selain ada beberapa kitab sirah yang lain yang mana insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan tambah dan juga kita akan ulang kaji kitab sirah yang lain. Lalu ahlan kepada sahabat. Lalu terima kasih kepada yang bersama. Adakah suara saya jelas? Sebelum saya mula, saya mohon maklum balas. Adakah suara saya jelas? Saya harap suara saya jelas. Apa kata seperti biasa, kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu ramai yang kata jelas. Terima kasih ramai yang kata jelas. Terima kasih. Jelas daripada KT, daripada Pagoh, daripada Bangi. Lalu ramai yang kata jelas. Terima kasih. Kita harap ianya jelas. Cumanya kadang-kala dalam hayati Quran ada sedikit masalah, yang mana ada gangguan internet dan sebagainya. Lalu terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang memberi feedback. Jom kita baca. Kita masih lagi menceritakan tentang akhlak baginda Nabi SAW daripada kitab Nurul Uyun, kitab berbahasa Arab, dan kemudian telah diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih. Sementara kita menanti 20 hari bulan 1 2021 dalam perkongsian Hamba Ilahi yang akan menggunakan kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share dan juga tag rakan-rakan yang lain. Lalu daripada sini kita mula masuk tentang akhlak Nabi SAW.
pada hari ini penulis kitab Nurul Uyun mula menceritakan tentang riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Anas, kata penulis buku, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang kecil, 10 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Anas bin Malik menceritakan kepada kita akhlak baginda Nabi SAW. Fawallahi ma sahibtuhu fi hadar wala safar li akhdumah illa kanat khidmatuhu li akthara min khidmati lahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan apakah keadaan yang dia boleh belajar daripada Nabi? Kata Anas, dan demi Allah tidak pernah aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bermusafir. Nak tunjukkan pada semua keadaan dia pernah bersama dengan Nabi SAW. Kadangkala manusia itu perangai dia waktu dia musafir berbeza daripada waktu dia bermukim. Lalu kadangkala manusia tu perangai dia berbeza. Waktu dia mukim duduk kat rumah, kita nampak akhlak dia lain. Tapi ketika mana dah bermusafir dengan dia, baru kita nampak sikap dan sifat dia. Namun kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Semenjak kali pertama Nabi tiba di Madinah, sampailah baginda wafat, dia bersama dengan Nabi pada waktu musafir. Pada waktu Nabi berada di Madinah, kata Anas bin Malik, dan demi Allah tidak pernah aku bersama baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bermusafir, melainkan khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku lebih banyak daripada khidmatku kepada baginda. Masya Allah. Anas ni khadam Nabi. Mak dia jadikan dia untuk berkhidmat kepada Nabi. Mak dia Ummu Sulaim, yang nama asalnya mak dia adalah Mulaikah binti Milhan, ataupun setengah memberi pandangan Rumaisah binti Milhan. Lalu Anas bin Malik berkata, selama dia tinggal dengan Nabi, walaupun tugasnya adalah khidmat untuk Nabi, tetapi dia kata Nabi lagi banyak khidmat dia daripada dia khidmat kepada Nabi SAW. Masya Allah. Insan yang bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak mampu dan kita pun tidak mampu. Kita kalaulah ada orang yang khidmat kepada kita, kita seronok. Pasangan kita, anak-anak kita, kita seronok ada orang khidmat kepada kita. Tapi Masya Allah, Anas bin Malik dia bukan orang yang duduk dengan Nabi hanya 2-3 jam, tidak. Anas bin Malik seorang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam waktu musafir, dalam ketika mana pada waktu berada di Madinah. Akan tetapi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, 10 tahun dia duduk dengan Nabi, Nabi khidmat dia lagi banyak daripada dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa. Lalu ini akhlak Nabi SAW. Sebab itu kita nampak para sahabat mencintai baginda. Para sahabat tidak mahu untuk berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Wa ma qala li ufqattu. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkata kepadaku uf, walaupun sekalipun. Uf ini adalah satu ungkapan yang mana menunjukkan rasa tidak puas hati. Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah menggunakan perkataan uf. Maksudnya bukanlah perkataan uf itu, tapi yang dimaksudkan adalah apa jua perkataan yang menggambarkan tidak puas hati. Dan walaupun seringkas seperti mana uf, sama ada dalam bahasa Melayu kita, dalam diri kita seperti sama ada kita, ataupun ish, ataupun ataupun geram, apa-apa perkataan itu termasuk dalam uf.
Lalu kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah sekalipun dengan perkataan menzahirkan yang baginda Nabi SAW tidak suka apa yang dilakukan oleh Anas. 10 tahun diduduk dengan Nabi SAW, tidak pernah sekalipun Nabi SAW pada waktu itu berkata kepada baginda berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah. Kita hari ini sahaja berapa banyak kerana anak-anak berada di rumah, cucu berada di rumah, berapa banyak kita punya budak kecil ni, contoh, geramnya, contoh kita, termasuklah saya. Tapi Nabi SAW tidak pernah. 10 tahun daripada waktu usia Anas kecil sampailah baginda Nabi SAW wafat, sekalipun Nabi tidak pernah mengeluarkan bunyi perkataan yang menggambarkan tidak puas hati Nabi SAW kepada Anas. Bahkan kata Anas, ini Masya Allah, luar biasa akhlak Nabi. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadha wala li syai'in lam af'alu ala fa'alta kadha. Ini akhlak luar biasa Nabi SAW. Kata Anas, yang walaupun dia dah duduk dengan Nabi SAW bukan sekejap, bukan sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua, tetapi 10 tahun dia duduk dengan Nabi SAW, kata Anas bin Malik, dan Nabi tidak pernah berkata atas sesuatu yang aku buat, kenapa engkau berbuat begitu? Nabi tak pernah soalkan. Lalu ketika mana Anas bin Malik dia buat sesuatu, Nabi SAW tak ada persoalkan, lima fa'alta kadha, kenapa buat macam tu? Ini kadang-kala yang anak-anak dia tak suka, dia dah buat tapi ada je benda silap, ada je, dia dah buat ni, dia dah ni, kenapa basuh pinggan macam ni? Kenapa hidang macam ni? Kenapa masak macam ni? Kenapa bawa kereta macam ni? Kalau ayah, kenapa beli barang kat sini? Kenapa parking kereta macam ni? Kenapa itu kadangkala menjadikan keluarga kita sendiri kadangkala menjauhkan daripada kita. Tapi Nabi kata Anas bin Malik, apa benda yang Anas bin Malik buat, Nabi tak pernah persoalkan, lima fa'alta kadha, kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam ni? Tak ada. Dan bukan sekadar itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berkata atas sesuatu yang aku tak buat, apa yang Nabi berkata, ala fa'alta kadza, kenapa engkau tidak berbuat begini? Lalu Nabi tak pernah persoalkan. Untuk benda yang Anas dah buat, Nabi tak pernah persoalkan. Untuk benda yang mana Anas tak buat pun Nabi tak pernah soalkan. Itu akhlak luar biasa Nabi SAW. Lalu sangat-sangat bersabar baginda Nabi SAW sehingga kan menjadi semua orang mencintai baginda Nabi SAW. Lalu ini kadangkala yang boleh kita muhasabah diri saya terutamanya. Kadangkala kita terlalu banyak persoalkan. Lalu kadangkala bila kita persoalkan, sebenarnya kita tidak percaya pada orang yang kita telah amanahkan untuk buat kerja. Kadangkala kita tak percaya, bila dia buat pun salah, bila dia tak buat pun salah. Lalu orang kadangkala menjadi tak seronok dengan kita, menjauhkan diri dengan kita, kerana kita nak dia buat ikut cara kita. Padahal setiap manusia Allah dah jadikan berbeza. Tak ada orang walaupun kembar yang sama. Tetapi baginda Nabi SAW, sikap luar biasa Nabi SAW tak begitu. Nabi SAW tak pernah persoalkan. Untuk benda yang Anas tak buat, Nabi tak pernah tanya, kenapa tak buat macam ni? Untuk benda yang Anas dah buat, maka pada waktu itu Nabi tak persoalkan, kenapa buat begini? Ini akhlak Nabi SAW. Luar biasa. Kita, kalaulah kita berjaya ikut macam ni, maka nescaya anak-anak, pasangan, bahkan keluarga, pekerja kita akan mencintai kita. Kadangkala dalam kehidupan, kita terlalu banyak nakkan orang ikut kita, tapi dalam masa yang sama kita tidak tunjuk kepadanya. Kita tidak tunjuk kepadanya. Kita lebih selesa untuk pada waktu itu menilai dia, lebih daripada untuk
membimbing dia. Maka ini akhlak Nabi SAW, yang mana bukan senang, sangat-sangat susah untuk kita mencontohi, tetapi inilah gambaran kepada kita tentang akhlak luar biasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini Anas bin Malik sendiri yang menceritakan tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seterusnya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana ini sebenarnya kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita dah pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kisah yang berikut ini pada muka surat yang hujung-hujung sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat 704, pada perenggan keempat, kita dah baca tentang kisah ini dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka pada muka surat 704, dalam kitab Nurul Uyun, tak dituliskan dia punya rujukan. Tapi pada muka surat 704, maka dinukilkan di sini. Riwayat ini daripada kitab At-Tabari dan juga Khulasatus Siyar. Lalu ada dalam dua kitab rujukan kisah berikut ini, dalam riwayat Imam At-Tabari dan juga dalam kitab Khulasatus Siyar, yang mana kisah berikut ini. Lalu apakah kisah berikut ini? Kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Apakah kisahnya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar. Maka kata penulis buku Nurul Uyun, dan adalah Nabi SAW pernah satu ketika berada dalam permusafiran bersama dengan sahabat baginda. Maka fa'amara bi islahi syah. Maka Nabi SAW telah meminta pada sahabat untuk menyembelih binatang, iaitu seekor kambing. Lalu Nabi SAW pada waktu itu menyuruh sahabat untuk menyembelih kambing. Bila pada waktu itu nak sembelih kambing, pasti nak masak untuk makan. Faqala rajul, maka ketika mana kambing nak disembelih, berkatalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, alayya dhabhuha." Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan sembelih kambing." Wa qala akhar, berkatalah sahabat yang kedua, "Alayya salkhuha." Ya Rasulullah, biarlah aku yang melapah kambing. Lalu ada seorang kata dia akan sembelih, sahabat yang kedua dia berkata, biarlah dia lapah kambing. Wa qala akhar, berkatalah sahabat ketiga, "Alayya tabkhuha." Wahai Rasulullah, biar aku yang masak. Lalu masing-masing ambil tugasan. Bila Nabi SAW kata, jom kita sembelih kambing untuk makan pada waktu musafir, maka pada waktu itu seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan sembelih." Sahabat kedua berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan lapah." Sahabat ketiga berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan masak." Bila Nabi SAW lihat semua sahabat ambil bahagian, maka apa Nabi SAW buat? Kita kalaulah ada orang khidmat semuanya, kita kata, okey bagus, terima kasih. Macam inilah sahabat-sahabat yang bagus. Tidak, Nabi bukan macam tu. Maka sabda Nabi SAW, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Wa alayya jam'ul hatab." Dan biar aku bertugas untuk mencari kayu api. Semua sahabat terkejut kerana mereka nakkan Nabi rehat, kerana dalam musafir dah berjalan dalam perjalanan yang jauh. Mereka nak Nabi SAW rehat, tapi Nabi SAW pada waktu itu kata apa? Kamu semua dah ada kerja, biar aku yang mengutip kayu api. Faqalu, maka semua para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan. Nahnu nakfi, kami akan mencukupkan segala kerja." Wahai Rasulullah, jangan, kami akan buat semua kerja. Engkau rehat kerana engkau adalah Rasul, engkau adalah ketua kami. Kita kalau dapat offer macam tu, Masya Allah. Kita kalau dapat offer macam tu, tak apa, Umar tidur, Umar rehat je, biar kami masak semua kerja. Apa lagi? Kita cepat-cepat rehat dan juga cepat-cepat tidur dan sebagainya.
Tapi ketika mana sahabat radhiyallahu taala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, nahnu nakfi, kami yang akan melaksanakan segalanya." Nabi kata tidak. Qal, maka Nabi SAW bersabda, "Faqad alimtu annakum takfunani, walakin akrahu an atamayyazu alaikum, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakrahu min abdin an yarahu mutamayyizan baina ashabih sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika mana para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, jangan, biar kami yang uruskan segalanya." Nabi kata tidak. Sesungguhnya aku tahu bahawa kamu semua ingin mencukupkanku dan memadai segala kerja tanpa aku buat apa-apa. Akan tetapi, aku tidak suka yang aku ini berlainan daripada kalian. Kerana sesungguhnya Allah membenci, Allah tidak menyukai seseorang daripada kalangan hamba-hambanya yang melihat dirinya istimewa berbanding sahabat-sahabatnya. Allah tak suka seseorang itu nampak dirinya berbeza daripada yang lain. Allah tak suka. Allah tak suka seseorang itu anggap dirinya adalah special ataupun istimewa berbanding yang lain. Sebab itu Nabi SAW kata tidak, biar aku yang mencari kayu api. Ketika mana Nabi dah sebut begitu, waqama sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bangun, wa jama'al hatab, dan Nabi SAW mula mengumpulkan kayu api, untuk mengumpulkan kayu untuk masak kambing tersebut. Ini adalah akhlak Nabi SAW yang sangat-sangat luar biasa, yang mana sebenarnya menunjukkan kepada kita Nabi seorang yang walk the talk. Nabi SAW buat apa yang Nabi cakap. Nabi cakap tentang akhlak, Nabi cakap tentang tolong-menolong, Nabi SAW buat. Sebab itu para sahabat mencintai baginda. Sebab itu para sahabat jatuh cinta dengan baginda. Lalu bukan kerana pandai bercakapnya Nabi. Sebab kita dah belajar pada beberapa siri yang lalu, Nabi bukan seorang yang banyak berkata-kata. Bahkan Nabi SAW seorang yang mana selalu tersenyum tapi jarang berkata-kata. Tetapi kenapakah para sahabat mencintai baginda? Bukan kerana banyaknya berkata-kata baginda, tetapi banyaknya baiknya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah menganugerahkan kepada saya dan setiap daripada kita benda tersebut, bukan sekadar pandai berkata-kata, tetapi ada juga akhlak-akhlak baginda dalam diri setiap daripada kita. Lalu kisah ni adalah kali kedua kita baca. Kita dah pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum dah tulis, dah rujukan kisah ini daripada riwayat Imam At-Tabari dan juga daripada kitab Sirah Khulasatus Siyar sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat luar biasa. Lagi kita kenal baginda, lagi kita jatuh cinta dengan baginda. Lagi kita kenal baginda, lagi menjadikan kita nampak betapa indah dan hebatnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini, kalaulah nanti insya-Allah apabila kita bersama dengan keluarga buat sesuatu, kadang-kala isteri dah masak, kadang-kala yang ini dah buat, maka kadang-kala hanya ibu yang buat semua benda, anak-anak tidak buat apa-apa, suami tak buat apa-apa, maka sepatutnya kita didik semua orang ada bahagian. Anak ini dia buat ini, suami contohnya basuh pinggan, kerana kadang-kala suami tak pandai masak, suami basuh pinggan, anak-anak bersihkan meja. Semua orang kena tolong dalam sesuatu perkara. Lalu kita kena dengarkan akhlak baginda, kita kena dengarkan tentang sifat baginda kepada keluarga kita, supaya setiap orang ada bahagian daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua, yang mana kisah ini bagaimana Nabi SAW punya akhlak pada waktu permusafiran. Kata penulis buku Nurul Uyun, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar, dan pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada suatu permusafiran. Fanazala ila salah, maka Nabi dan para sahabat berhenti untuk mendirikan solat. Ketika mana dah berhenti, ketika mana nak menunaikan solat, thumma karra raji'an,
Tiba-tiba Nabi SAW berpaling dan Nabi berpatah balik dekat tempat unta. Dah nak solat, Nabi SAW berpatah balik ke tempat unta. Faqila ya Rasulullah, aina turid? Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, nak ke mana? Kita nak solat. Maka Nabi SAW bersabda, aqilu naqati, aku nak pergi mengikat dan juga menambat untaku. Aku lupa untuk menambat akan untaku. Aku lupa untuk menambat unta. Lalu nak solat, Nabi SAW lupa. Lalu Nabi pergi patah balik ke unta baginda. Nabi SAW nak tambat unta baginda SAW. Maka sahabat berkata dengan Nabi, wahai Rasulullah, tak perlu, biar kami yang lakukan. Faqalu ya Rasulullah, nahnu naqiluha lak anka. Wahai Rasulullah, biar kami sahaja yang menambat untamu untuk kamu, wahai Rasulullah. Apa Nabi kata? Tidak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasta'in ahadum minkum bin nas walau fi qadmatin min siwak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang daripada kamu memohon pertolongan daripada manusia lain walaupun sekecil seperti mana secebis siwak. Jangan nak minta tolong benda yang boleh buat sendiri. Wala la yasta'in ahadum minkum bin nas, jangan minta pertolongan orang lain ketika mana kamu mampu untuk melakukannya, walaupun pertolongan yang kecil seperti mana sugi dan siwak, itu pun buat sendiri. Maka sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam patah balik, Nabi tambat sendiri unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi mempunyai sahabat-sahabat yang ramai, sahabat-sahabat yang sanggup buat apa untuk baginda, tetapi inilah sikap baginda yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya penulis buku menerangkan yang mana Nabi memang seorang yang tak banyak berkata-kata. Nabi seorang yang mana tidak banyak berkata-kata. Lalu apa yang Nabi buat ketika mana Nabi duduk dan bangun? Maka penulis buku membawakan riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajlis wa la yakum illa ala zikir. Nabi SAW tak banyak berkata-kata. Lalu apa yang Nabi SAW buat? Dan adalah baginda Nabi SAW la yajlis, tidak duduk, wala yakum, mahu pun tidak akan bangkit dan berdiri kecuali dalam keadaan Nabi SAW berzikir. Lalu ini akhlak Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW duduk ataupun bangkit. Lalu Nabi tak banyak berkata-kata. Lalu apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW banyak berzikir. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Dan bagaimanakah keadaan Nabi bila Nabi pergi kepada sesuatu majlis? Ketika mana Nabi SAW sampai kepada sesuatu majlis, maka kata penulis buku Nurul Uyun, wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsun taha bihil majlis, adalah sifat Nabi SAW. Tak kala baginda sampai ke suatu majlis, baginda hanya akan duduk di bahagian akhir majlis tersebut. Kalaulah Nabi SAW sampai lambat pada sesuatu majlis, maka pada waktu itu Nabi akan duduk dekat mana akhirnya majlis tadi. Nabi takkan langkah dan manusia dan duduk dekat bahagian depan. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Ketika mana Nabi sampai ke sesuatu majlis, majlis dah bermula, Nabi hanya akan duduk dekat tempat di mana berakhirnya orang duduk untuk majlis. Dan Nabi SAW tidak akan melangkah manusia untuk duduk ke depan sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, wa yu'ti kulla julasaihi nasibah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada setiap orang yang hadir bahagian masing-masing. Apakah maksud Nabi SAW akan berikan bahagian masing-masing? Maksudnya adalah wala yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Bila Nabi bercakap dengan manusia, maka semua orang merasakan yang Nabi beri perhatian kepadanya lebih sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ketika mana Nabi bercakap, Nabi akan pandang setiap orang dengan penuh perhatian dan penuh dengan senyuman. Yang kiri, yang kanan, yang depan, yang belakang. Lalu itu cara Nabi SAW berkomunikasi. Eye contact Nabi, sehingga setiap sahabat yang hadir pada majlis Nabi SAW, beliau akan menyangka yang dia mendapat tempat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Wala yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Dan tidak ada yang duduk dalam majlis Nabi SAW sehingga setiap daripada mereka pasti menyangka bahawa tidak ada yang Nabi muliakan lebih daripada mereka. Masya Allah. Siapa yang Nabi SAW bercakap, dia akan rasa dirinya mulia. Lalu contohnya macam saya, lalu bersama dengan kita ada 89 orang. Ini kerana online. Lalu semua nampak seolah-olah saya pandang dia. Kerana online, lalu masing-masing ada skrin dia. Tapi Nabi SAW tanpa skrin, Nabi bila berkata-kata, Nabi bercakap melihat mata dengan senyuman, dengan perhatian kepada setiap seorang sahabat yang hadir. Nabi bila bercakap bukan tengok depan sahaja, ataupun kanan sahaja, ataupun kiri sahaja, ataupun sudut yang tertentu sahaja. Nabi SAW bila berkata-kata, Nabi berikan perhatian kepada semua yang hadir, sehingga semua menyangka yang Nabi SAW berikan perhatian kepadanya lebih daripada yang lain. Ini kita boleh amalkan kepada anak-anak kita. Bila kita bercakap dengan anak kita, beri perhatian yang sama kepada semua. Jangan pada waktu itu kita melayan yang seorang, kita abaikan yang lain. Lalu sepatutnya bila kita berkata-kata, setiap anak mesti merasakan yang dia paling dimuliakan oleh mak dia, oleh ayahnya, oleh nenek dia, oleh atuknya. Lalu kalaulah dengan anak-anak yang beberapa orang, yang cucu beberapa orang, kita tak boleh nak tunjukkan perhatian kepada setiap daripada mereka sama, maka bagaimana pula kita nak mencontohi Nabi SAW? Lalu itu akhlak Nabi SAW yang kita boleh bawa dalam keluarga kita. Bila Nabi berkata-kata, bila Nabi SAW bercakap, semua orang akan menyangka yang mana Nabi beri perhatian kepadanya lebih. Lalu kita mula amalkan dalam keluarga kita. Bila kita bercakap dengan anak, jangan dengan anak ni kita senyum. Kerana dia periksa bagus, kerana dia kita suka dia kerana sebab tertentu. Tapi anak yang seorang ni senyum pun tak pernah, masam je, pandang wajah dia pun tak pernah, apatah lagi puji dia. Jangan. Kalaulah dengan anak-anak kita, kita tak boleh mencontohi Nabi, bagaimana dengan yang bukan anak-anak kita? Maka sebab itu kita cuba amalkan dalam keluarga kita, bagi perhatian kepada setiap anak. Sehingga kan bila orang tanya, siapa di antara anak-anak ni yang mak dia paling suka, ayah dia paling suka, masing-masing akan mendakwa saya. Mak paling suka saya, ayah paling suka saya, atuk paling suka saya, nenek paling suka saya. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab Nabi beri perhatian kepada setiap daripada mereka bila Nabi bercakap dalam majlis. Bila Nabi SAW pada waktu itu menunjukkan kepada mereka perhatian sepenuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil yang ni, dan ni sangat penting. Kadangkala kerana perhatian kita menjadikan anak tu kecewa dengan kita. Kadangkala kerana kurangnya perhatian kita, dia nampak orang lain dilebihkan daripadanya. Pada waktu itu anak itu boleh menjadi anak yang memberontak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhenti di sini. Ada panjang lagi akhlak Nabi. Kita tinggal lagi beberapa hari. Kita tinggal Ahad, Isnin, Selasa. Lagi 3 hari. Dan kemudian kita akan pada hari Rabu 20 hari bulan 1, kita akan mula masuk dalam program Hamba Ilahi, pembacaan kitab Imam Nawawi, yang mana kebanyakan sahabat-sahabat telah dapatkan bukunya. Kalaulah yang tak nak dapatkan buku, tak mengapa. Ianya adalah program yang percuma,
yang mana kita akan siarkan di Facebook page kita pada jam 6 petang. Lalu saya harap semua para sahabat dapat bersama, ajak teman-teman untuk bersama bermula Rabu 20 hari bulan 1, 20 hari bulan 2021. Lalu banyak orang dia minta saya ulang kaji sirah. Saya benda yang saya dah mengajar, saya tidak ulang kaji. Sebab saya mengajar adalah untuk saya baca lebih banyak buku. Itu tujuan saya. Sebab itu saya mengajar, saya istiqamahkan masa saya. Walaupun kadang-kala dekat tengah highway, kita berhenti kereta dekat RNR. Kadang-kala kat rumah teman ataupun kawan, saya minta izin dia nak guna bilik untuk buat perkongsian. Selalunya paling banyak ujian adalah santai sirah. Ketika mana saya ada function, ada jemputan, ada kuliah, saya akan bergerak setengah jam lebih awal supaya ada masa yang saya boleh berhenti buat santai sirah. Maka itu adalah pengorbanan daripada pihak saya untuk saya khatamkan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu saya harap para sahabat dapat bersama daripada awal dan ajak orang yang berminat untuk bersama daripada awal, kerana pada waktu itu kita tak nak dah ulang-ulang. Lalu kadang-kala banyak orang kata ulang balik sirah. Ulang balik sirah, sebenarnya kita tak akan ulang. Kalaulah kita ulang balik sirah pun kitab yang lain. Kerana saya tak suka membaca sesuatu kitab mengajar berkali-kali. Saya lebih suka baca kitab yang lain supaya bertambah informasi. Contohnya macam ulang kaji sirah. Boleh sahaja saya ulang kaji Ar-Rahiqul Maktum, tetapi tidak, saya nak ambil kitab yang baru, Nurul Uyun, untuk kita ulang kaji sirah. Lalu sebab itu, sahabat-sahabat mohon jasa baik untuk bersama daripada awal. Moga-moga dapat istiqamah. Saya istiqamah untuk saya dapat khatamkan kitab. Sahabat-sahabat yang berminat pun boleh sama-sama istiqamah daripada awal, yang mana insya-Allah moga-moga bermanfaat. Dia seronok bila belajar buku tu daripada kulit ke kulit. Dia seronok. Walaupun penerangan saya kadang-kala tidaklah sempurna, penerangan yang basic, tetapi dia seronok bila kita ada buku sebagai rujukan. Bukankah best bila kita pergi umrah, bila kita pergi haji, kita dah kenal tentang sejarah Nabi SAW. Dan kalaulah ada orang cakap apa-apa, kita dah ada bukti dalam bertulis dalam buku tentang sesuatu sirah tersebut. Lalu saya harap pada sahabat boleh maklumkan sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat semua kenal, kepada keluarga, kepada teman, tentang program Hamba Ilahi kita. Jangan pula nanti bila dah habis 333 siri, waktu tu kata ustaz ulang balik. Memang kita tidak akan ulang, sebab kita nak baca buku yang lain, kitab yang lain. Dia seronok bila kita baca buku yang baru, kitab yang baru untuk menambah ilmu. Lalu harap bersama nanti pada Rabu 20 hari bulan 1, lagi 4 hari sahaja. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu Hamba Ilahi adalah nama program, adapun kitab Keagungan Zikir itu adalah nama buku dia. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa pagi esok dalam jam 6.30 pagi, ataupun kalau saya lewat sikit minta tunggu sebentar dalam program perkongsian subuh kitab Riyadhus Salihin. Adapun malam ni tak ada kuliah maghrib. Malam ni tak ada kuliah maghrib sebab saya saya ada program dengan teman saya secara tertutup. Lalu malam ni tak ada kuliah maghrib. Mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita cuba istiqamahkan mana yang kita boleh istiqamahkan. Lalu kepada para sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Hamba Ilahi, maka boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Moga-moga bermanfaat. Jumpa lagi. Yang kali pertama join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.